Sekarang ni kita berpindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaidil ilmiyah wal lataif. Faedah-faedah yang dapat kita kutip. Setakat ni mampu lagi saya kutip 10 faedah. Mungkin satu masa nanti kita ambil 5 je. Kan? Ataupun kalau masa kesibukan nanti mungkin faedah tu kita tafsir je Quran. Faedah tu kita tangguh pada masa lain. InsyaAllah setakat yang ada masa ni kita buat. Faedah yang pertama. Tuan-tuan tengok faedah yang pertama dalam ayat kita ni. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu. Benar sangkaan iblis tu, pada sangkaan dia tu betul. Tulis ini. Kata di ulama tadabbur anna iblis yusafu bis-sidqi wa yusafu bil kazib. Iblis tu Tuhan kata betul, bohong. Ada gitu. Wa ammal wasful lazim, tapi sifat dia yang betul-betul yang sebati dengan iblis, bohong. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Ayat An-Nisa 120. Allah kata tidak adalah janji syaitan kecuali bohong belaka. Mu jangan percaya dengan dia. Siapa dia percaya bodoh orang tu. Na'udzubillah. Walakin qad yasduqu, ada kalanya dia betul. Mana cerita betul? Ingat ke tidak waktu satu malam cerita sahabat Nabi yang jaga harta zakat tu, syaitan datang. Mari makan, mari ambil benda-benda. Dia tangkap, dia kata mu jangan tangkap aku. Lepaskan aku ajar kamu. Dia ajar baca ayatul kursi. Dia kata kalau baca ayat ni syaitan tak mari. Jadi dia pergi jumpa, esok dia cerita dengan Nabi SAW. Nabi kata sadaqaka wa huwa kadzub. Dia betul cakap tu. Betul, kalau baca ayat kursi syaitan tak kacau, tapi dia sendiri bohong. Dia kata tak nak mari lagi. Esok dia datang lagi. Jadi syaitan tu pun bohong. Ada kalanya orang bohong ni cakap betul, ada juga. Mak kelentung cakap betul, ada kalanya. Ada kalanya. Itulah yang kita kata syaitan ni. Na'udzubillah. Yang kedua, asal ayat yang sama lagi. Saddaqa alaihim iblis. Fattaba'u. Jadi ada orang yang ikut syaitan. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali sekumpulan orang betul-betul beriman, dia tak akan ikut syaitan. Maka kata ulama tadabbur, anna syaitan ni imam, pemimpin bagi setiap orang yang sesat. Sama ada dia bawa ajaran sesat atau dia sendiri itu sesat, maka fakullu dhalin, semua geng-geng kumpulan sesat itu imamuhum syaitan. Pemimpin dia syaitan. Siapa dia nak berimamkan syaitan, ikutlah ajaran sesat. Tengok Allah kata apa tadi dari ayat, illa fariqan, kecuali sekumpulan yang kecil. Dalalatu ala anna aktsaran nas, kebanyakan manusia ikut syaitan. Dan yang betul-betul ikut orang yang beriman siapa? Illa fariqan, sekumpulan yang mana hak ramai majoriti ikut syaitan. Orang yang beriman yang dapat hidayah Allah tak ramai. Sebab itulah para jemaah sekalian, hidayah itu kata ulama, hidayah itu sangat mahal nilainya. Siapa yang dapat hidayah, peganglah dia. Gigitlah dengan gigi geraham supaya tidak tercabut daripada hati kita. Sekarang ni apa hidayah Allah? Allah buka hati kita suka belajar Quran, suka tadabbur Quran, suka beramal dengan sunnah Nabi SAW. Gigit, jangan lepas. Pedulikan orang lain, duk main amalan tu, ijazah ni, pedulikan. Sebab kita kata hak Nabi tinggal kepada aku, dua perkara, ambil yang tu. Kalau tidak, tak ramai ni geng kita ni ustaz. Yang ramai punya lompat-lompat tu lagi ramai. Kita kata ramai tak semesti betul, sedikit tak semesti salah. Sebab itulah gambaran kepada kita, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu rajulun wa rajulan, dua orang yang pengikut dia. Ada Nabi rahtun, sekumpulan, ada Nabi yang ramai. Jadi kalau kita kata macam tu, naya ke Nabi? Nabi ceramah berapa orang yang ada, tapi kalau puak-puak syaitan Abu Jahal ceramah lagi ramai. Itu tak nak banding. Setengah pemuda dia buat bandingan. Dia ambil gambar orang duduk di tempat maksiat, pesta apa-apa ramai, tempat ustaz ngajar tak ramai.
kita kata hadhihi sunnatul hayah. Itulah ketetapan. Yang ikut orang baik ni tak ramai. Yang ikut, kita tak semestinya betul tu kerana ramai itu betul, tidak. Sebab itulah kata di para pendakwah dia bergurau. Dia kata kalaulah ramai itu betul, nak saya gembala kambing kena ikut kambing. Sebab kambing lebih banyak daripada gembala seorang. Tapi oleh kerana gembala itu betul, kambing ikut gembala. Bukanlah menjadi ukuran kita para jemaah sekalian, ramai follower, ramai orang tengok, tak syarat. Sebab Allah kata apa? Pengikut syaitan lebih ramai daripada pengikut yang benar. Na'udzubillah. Baiklah kita. Dan tak semesti sedikit itu mesti. Orang benar mesti sedikit. Tak juga. Benar salah duduk di mana? Dia punya parameter dia duduk di ajaran apa yang dia bawa. Bertepatan dengan Quran, alhamdulillah. Bertepatan dengan hadis, alhamdulillah. Bawa mari khurafat yang pelik-pelik, walaupun ramai, kita kata tidak semestinya betul. Ukuran kita duduk di mana? Duduk di bertepatan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita pergi kepada yang ketiga. Fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Yang ikut syaitan tu ramai kecuali orang yang beriman. Betul-betul beriman. Mantapkan iman. Ulama tadabbur kata annal iman hajizun anittiba'i syayatin. Iman yang mantap, yang jitu itulah yang menjadi dinding, tembok, pagar daripada kita pergi ikut syaitan. Siapa tak nak ikut syaitan, berimanlah kita dengan iman yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sahabat ajar kepada tabi'in, kepada imam-imam yang besar. Jadi kita ikut ulama salafus soleh, itu yang selamat insya-Allah, dengan huraian para ulama yang kemudian tidaklah jadi masalah. Tapi cara dia panggil, metod, manhaj itu yang betul. Allahu akbar. Ayat yang kelima, lima dah kita. Yang keempat dulu, maaf. Yang keempat, wa ma kana lahu alaihim min sultan. Allah Taala bagi tahu awal-awal lagi. Syaitan akan menggoda kamu. Fihi tambihul mu'minin. Allah bagi peringatan kepada orang beriman bahawa syaitan akan goda kamu, akan ancam kamu. Maka kamu berhati-hatilah dengan was-was syaitan. Celek mata betul-betul, buka telinga luas-luas. Mari kita mengenali syaitan, kenali pintu-pintu godaan syaitan supaya kita selamat. Yang selamat siapa? Illa fariqam minal mu'min. Masuklah dalam kumpulan orang beriman, insya-Allah selamat. Kalau tidak, syaitan akan bawa kamu, saya orang baik lah ustaz, kami tak pernah buat maksiat, tak pernah berzina, tak pernah. Tapi syaitan ni dia tak masuk satu lorong bang. Dia masuk melalui lorong yang betul, lorong yang dibenarkan oleh JPJ, baru dia masuk. Habis ahli ibadat, dia masuk dengan melalui ibadat, melalui riak, melalui sum'ah, buat ibadat nak suruh orang puji, melalui takabur, dan melalui cara beribadat. Bang, ini zikir Nabi ajar ni, subhanallah, tenang je baca. Ala bizikrillah teman. Oh, syaitan kata tak tenang. Kita nak lawan syaitan ni, kita kena zikir sampai melompat-lompat, tercabut kepiah, pom, bang, lompat. Itu cara dia masuk. Hak Nabi tak standard, dia ni. Itu barulah kita rasa hati-hati dengan lamaian syaitan. Baik, yang kelima, Allah sebut di sini wa ma kana lahu alaihim min sultan. Allah kata syaitan tak ada kuasa. Ada juga dalam suratul Nahli, tengok. Suratul Nahli ayat 100. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Tuhan kata syaitan dapat menguasai orang-orang yang ikut dia dan orang-orang kafir. Jadi dalam ayat ini macam kontra. Sekali Tuhan kata syaitan tak ada kuasa, satu ayat Tuhan kata syaitan berkuasa. Bagaimana kita nak jamak? Jawab dia, syaitan ada kuasa. Kuasa ada tu bukan hak Tuhan nafi tu itu. Sebab
syaitan ni ada kuasa untuk menguasai orang-orang yang lemah, orang-orang yang goyah imannya, orang yang tidak mantap pendiriannya. Itu syaitan boleh menguasai mereka. Habis yang Tuhan nafi tadi, wa ma kana itu orang yang beriman, syaitan tak mampu nak kuasai. Jadi kita tahu dah syaitan yang bukan tak ada kuasa, ada juga kuasa dia. Sebab tapi pada peringkat awalnya syaitan tak mampu nak berkuasa, tak ada kuasa, tapi bila dia attack seorang itu, dia goda kawan itu dah mula goyah, maknanya kata orang dah masuk dalam perangkap syaitan, ketika itulah syaitan berkuasa ke atas orang itu. Kita kata na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Jadi ayat ni tak ada kontra. Yang dinafikan tu kumpulan lain, yang Allah kata syaitan berkuasa itu grup lain. Grup pengikut dia kuasa. Grup yang beriman dia tak kuasa. Alhamdulillah. Ini ilmu tadabbur. Ini ilmu tadabbur. Maknanya ayat ini tak kontra. Ayat ini tidak ada kontra. Yang kontranya kepala kita kalau kita tak belajar betul-betul. Baiklah. Perkara yang keenam, ayat yang ke-22, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Memanggillah apa yang kamu sangka lain daripada Allah Ta'ala itu, mereka memang tak ada kuasa. Tulis, kata ulama, hadhihi anwa'ut ta'alluqat. Allah Ta'ala nafikan semua pergantungan, kepercayaan puak-puak kafir kepada Tuhan-Tuhan mereka. Jadi Tuhan dia banyaklah. Dia percaya kepada peko, tok peko. Dia percaya kepada dewa-dewa. Dia percaya kepada roh-roh yang macam-macam kepercayaan. Sebab tu dia pergi sembah batu. Batu ni lambang kepada kekuasaan. Pergi sembah kayu, sembah pokok, macam-macam dia sembah. Sebab apa? Dia kata, gitulah kepahaman yang salah. Ada di kalangan makhluk ini yang sembah dia punya alat kemaluan. Sebab apa? Dia kata alat ni lah yang menghidupkan manusia. Main otak mari tu nanya dia kan. Main otak pening, dia pergi sembah dia punya kemaluan. Sebab apa? Dia kata hak ni hak hidup manusia. Main orang tak cerdik. Maka syaitan itu, dia kata ayat ini menafikan sebarang jenis ta'alluqat, pergantungan. Jadi kita nak bergantung dengan Allah semata-mata. Dalam bab perkara yang benar gaib ni. Jangan duduk minta dengan tu, minta ni, jangan. Ni nak masuk laut, minta dengan raja laut. Nak masuk dalam hutan, minta ya fulan-fulan penjaga hutan, saya nak masuk ni. Lah. Nak masuk ni, nak keluar rumah, minta dengan ahli-ahli penjaga. Kita kata semua tu perbuatan-perbuatan yang tidak ada, yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Yang Nabi ajarnya apa? Nabi ajar, keluar rumah, bismillahi tawakkalna ala Allah, tawakkaltu ala Allah. Barulah kita iltija ila Allah. Bila kita berhenti satu tempat, nak masuk satu tempat, kita baca doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tengok, aku minta berlindung dengan kalimatillahi tammah, dengan kalimah Allah yang sempurna daripada makhluk-makhluk yang tak baik yang ada di kawasan ini. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Bukan kita pergi dekat dengan hutan-hutan, minta penjaga hutan, bos, apa kita panggil ahli apa pun, saya nak masuk ni. La. Jangan main. Pergantungan hati itu tidak. Tuhan kata, siapa dia bergantung lain daripada Allah itu, apa? Maka rapuh, tak ada apa pun. Sebesar biji zarah pun tak ada kuasa mereka itu. Tapi syaitan ni, jin ni, bila orang ikut dia makin besar. Kata orang makin naik dia punya zauk. Jangan ikut syaitan, jangan duk main-main dengan dia. Dia lagi besar. Bila kita orang tu percaya dengan dia pun lagi power, lagi kuat. Baiklah para pelajar sekalian, yang ketujuh. Masih lagi ayat yang sama, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin. Ulama tafsir kata jama'at hadhil ayat nafiya jami' asnah tasarruf. Dalam ayat ini Allah Ta'ala nafikan sebarang kuasa daripada sembahan-sembahan mereka. Sebarang kuasa. Ayat yang 6 tadi, pergantungan hati manusia itu tak ada apa-apa, tak ada nilai pun. Ayat ini menunjukkan bahawa yang mereka sembah itu langsung tak ada kuasa. Itu berbezalah. Jadi orang Arab tu sembah bintang, sembah kawakib, sembah matahari, sembah tu sembah ni. Mari zaman kita ini sembah tu sembah ni, kita kata semua tu tak ada kuasa belaka. Yang ada kuasanya siapa? Allah Azza wa Jalla.
Yang ke-8, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman azinalah. Tidak ada kuasa syafaat memberi pertolongan kepada orang lain di akhirat esok kecuali orang yang dapat keizinan Allah. Tuan-tuan tanda ayat ini isbatus syafa'ah biiznillah. Nak mengisbatkan syafaat itu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kalaulah kuasa syafaat itu tak ada kuasa langsung, tak ada faedah ya istisna tadi. Illa tu. Tapi ada kuasa. Tapi kuasa syafaat ini terhad kepada siapa? Terhad kepada orang yang diberi kuasa oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kata siapa orang beri berkuasa? Tuan-tuan tengok dalam kuliah yang anda dah lepas tu. Tajuk dia syafaat. Memahami isu syafaat. Jadi dalam bab ini para ulama mengatakan di antara yang boleh syafaat itu apa dia? Yang syafaat itu Allahumma salli ala Muhammad bermula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh bagi syafaat. Malaikat boleh bagi. Orang beriman boleh bagi. Jadi kita kata ada orang yang dapat kuasa syafaat, maka mereka memberi pertolongan kepada orang-orang dia di akhirat esok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi, kita dapat syafaat daripada guru-guru kita, dan kita juga mendapat syafaat, dapat memberi syafaat kepada orang-orang yang kita sayangi setelah mendapat keizinan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kelayakan tu Tuhan yang pilih. Yang ke-9, tengok ayat terakhir kita, hatta idza fuzzi'a. Tengok ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, apabila hilang dah rasa gerung takut dalam hati mereka. Kata di ulama ayat ini berkata apa? Anna kalam Allah laisa ka kalamil makhluqin. Kalam Allah Ta'ala itu tak sama dengan kalam makhluk. Nama dia kalam Allah. Sebab itulah bila malaikat dengar, berat bagi dia tu. Bila takallama bil wahyi sa'iqu. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, malaikat semuanya diam. Berat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri, bila turunnya wahyu, kalau Nabi duduk atas unta duduk. Musim sejuk, Nabi berpeluh. Pernah satu hari Allah nak dedahkan rahsia. Nabi duduk, kebetulan pohon Nabi itu duduk atas pohon sahabat. Kan dia sahabat-sahabat duduk dekat dengan Nabi. Bila turun wahyu, pohon ni tertindih. Atas pohon sahabat ni, dia kata macam nak tercabut nyawa aku. Macam nak tercabut nyawa aku. Sebab terlalu beratnya. Pada itulah, wahyu tu dari kata-kata Allah Ta'ala itu berat. Malaikat mengambil perhatian yang begitu besar. Nabi terima waktu musim sejuk berpeluh. Maka itulah yang dikatakan wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Mana kalam Allah Ta'ala itu kalam. Allah Ta'ala berkata-kata dengan apa yang dia nak, dengan cara yang Allah Ta'ala nak. Kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang terakhir, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, apabila hilang rasa takut, kata di para ulama, anna lil malaika uqulan wa fahman wa idrakan wa quluban. Malaikat tu dia ada akal, ada kefahaman, ada hati, ada perasaan, wa annahum yatakallamun, mereka bercakap dan mereka ada jasad dia. Bukan kata malaikat ni satu kekuatan maknawi dalam kepala je ada. La. Malaikat memang wujud. Ini dia panggil, ini pegangan kita mazhab Ahlus Sunnah, malaikat memang ada. Malaikat nak tunjuk, nak jelemakan dia kepada sahabat, dia mari dengan rupa manusia, seorang laki-laki yang cantik, bajunya putih, rambutnya hitam. Sahabat semua tengok. Dia bercakap dengan Nabi tentang apa itu Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat. Lepas malaikat pergi, tak lama Nabi tanya para sahabat, mau kenal siapa tadi? Kenal? Tak tahu siapa. Tak kenal ni, tak pernah tengok orang ni. Nabi kata, haza Jibril. Itulah Jibril. Datang nak ajar kepada kamu perjalanan agama kamu. Allahu Akbar. Jadi malaikat tu dia satu makhluk yang Allah ciptakan
ada perasaannya, ada akal. Cuma malaikat tu tidak ada nafsu. Sebab tu dia tak makan, dia tak minum, dia tak kahwin. Alhamdulillah. Itulah pegangan kita Ahlus Sunnah. Tilka asyaratun kamilah. Demikianlah 10 pengajian, pengajaran daripada faedah daripada ayat 20 hingga 23 yang kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk mantapkan pegangan kita, akidah kita. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.